Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari akhirat. Amin Allahumma amin. Muka surat 11. Sifat riak pula yang dimiliki oleh seseorang adalah suatu tanda bahawa di dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk, dan mereka tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhannya. Barang siapa yang beramal saleh dan amat mengharap orang lain mengetahuinya agar ia diagungkan, maka dia adalah seorang yang riak, menunjuk-nunjuk dan jahil. Matlamatnya hanya dunia. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang telah melatah. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan pujian orang lain dan upahan yang diberikan. Namun sebodoh-bodoh manusia membuat amalan akhirat sekadar untuk dunianya. Sepatutnya walaupun dia tidak berupaya untuk berlaku zuhud, cukuplah dia mencari dunia dengan memohon restu kepada sang pemilik dunia yang Maha Esa. Sesungguhnya semua jiwa-jiwa manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menerima dan mengkabulkan apa yang diharap dan dipintanya. Penyakit hasad pula adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Orang yang bersifat hasad sebenarnya cuba mempertikaikan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba pilihannya. Seandainya ada terlintas di jiwa insan perasaan ini, dia telah cuba untuk mencanggahi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia telah biadab dengan Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Orang ini layak mendapat kebinasaan. Hasad ini boleh berlaku dalam urusan dunia seperti kedudukan dan kekayaan. Ini merupakan yang sekecil-kecilnya. Namun sewajarnya orang itu bukan dijauhi tetapi dikasihi, memandangkan sebenarnya dia sedang diuji. Di samping itu, sepatutnya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ia telah terselamat dari ujian itu. Hasad juga boleh berlaku dalam urusan ilmu dan amal. Sesuatu yang amat buruk ialah apabila tertanam perasaan dengki kepada rakan sepenuntut. Bahkan sepatutnya ia merasa gembira beroleh teman seperjuangan yang boleh membantu dalam perjalanannya untuk mengukuhkan ketakwaannya. Orang mukmin itu menjadi utuh dengan saudaranya. Salah satu kewajipan bagi seorang Muslim ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raganya untuk menghimpunkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghiraukan siapakah manusia yang paling taat dan siapakah pula yang paling hebat. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengurniakan kelebihannya kepada sesiapa yang dikehendaki dengan caranya. Banyak akhlak hati itu terdapat pada diri manusia demi meringkaskan bahkan banyak penyakit hati itu terdapat pada diri manusia demi meringkaskan perbincangan hanyalah disebut sifat-sifat buruk yang menjadi punca kepada segala kerosakan.
punca utama dan asal segala penyakit hati adalah cinta kepada dunia. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang bermaksud punca segala kerosakan adalah cinta dunia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat duduk bersama-sama untuk mendengar dan membahaskan daripada perkara-perkara yang terkait dengan hati, yang mana hati itu merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati itu merupakan asal taqwa, asal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Akan tetapi apabila hati itu rosak, maka rosaklah segala amalan yang dilakukan oleh tubuh badan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang penyakit kibr ataupun takabur, yang mana kita sebutkan penyakit takabur ini bermula di dalam hati, ataupun idea yang terlintas di dalam hati mengatakan bahawa dia ini lebih baik daripada orang lain. Kemudian apabila perkara tersebut dilayan, diiyakan oleh seseorang, maka ianya akan berubah menjadi satu interaksi ataupun satu jalan hidup, yang mana dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang. Jadi interaksi dia dengan orang lain berbeza. Ini kalau dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain, dia punya cara berinteraksi dengan orang tersebut berbeza dengan apabila dia berinteraksi dengan orang yang dianggap sama ataupun lebih hebat daripada dia, maka interaksinya akan menjadi lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan lama kelamaan daripada interaksi itu akan terkeluar pada mulutnya perkataan-perkataan yang menunjukkan dia itu lebih hebat daripada orang lain, yang mana disebutkan oleh Iblis, ana khairum minhu, aku lebih hebat daripada Nabi Adam. Bermula daripada fikiran yang berada di dalam yang terlintas dalam hati, kemudian zahir pada muamalah, interaksi seseorang dengan kawan-kawannya, dan dia mula untuk membezakan, membandingkan diri dia dengan orang lain. Adakah dia lebih baik ataupun orang lain lebih baik, sehingga dia akan mengatakan kepada orang yang dianggap lebih rendah daripada dia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada kamu. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan hakikat kibr ini adalah kejahilan, yang mana orang itu tidak mengetahui hakikat keagungan ataupun hakikat kehebatan. Dan kebiasaannya orang yang mempunyai sifat takabur ini, sama ada dia berbangga dengan amal ibadah yang dilakukan ataupun dia berbangga dengan ilmu yang dimiliki. Apabila dia bandingkan diri dia dengan orang lain, dia rasa diri dia, ibadah yang dilakukan ini lebih hebat daripada orang lain, maka dia rasa diri dia lebih hebat dari orang lain. Dia bila dibanding dengan ilmu dia dengan ilmu orang lain, dan dia dapati bahawa ilmu dia lebih hebat, maka dia rasa bangga dengan ilmu dia, dan dia memandang rendah kepada orang lain yang ilmu mereka itu tidak sampai ke tahap ilmunya ataupun tidak sampai ke tahap kefahamannya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ada juga orang yang takabur, yang berbangga dengan nasabnya. Ada juga yang berbangga dengan harta yang dimiliki. Kalau nak berbangga dengan nasab, Abu Lahab itu mulia nasabnya, iaitu pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tidak perlu untuk berbangga dengan nasab kalau tidak mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada segi harta. Kadang-kadang orang berbangga dengan harta, sedangkan ramai kalau kita tengok orang-orang yang bukan Islam lebih banyak harta daripada kita, akan tetapi harta yang banyak itu tidak mendatangkan apa-apa faedah buat orang tersebut. Jadi tidak ada keperluan untuk berbangga dengan ilmu ataupun dengan amal ibadah ataupun dengan agama ataupun dengan nasab ataupun dengan wang ringgit, kerana ianya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang
yang mempunyai nilai di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, adalah takwa yang berada di dalam hati seseorang, yang mana dengan takwa itu dia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita sebutkan bahawa cara untuk mengubati daripada kejahilan ini adalah dua perkara, satu dengan ilmu dan satu dengan perbuatan, dengan amal. Ilmu itu adalah untuk mengetahui hakikat kita, siapakah diri kita, yang mana disebutkan dalam yang disebutkan bahawa permulaan kita itu adalah daripada setitis air yang kotor, dan apabila kita meninggal dunia, kulit kita ini akan dimakan, bahkan akan menjadi bangkai dan sebagainya, wahakadha. Dan di antara kedua keadaan ini, daripada air yang kotor dan menjadi jenazah ataupun tubuh yang akan dimakan oleh ulat ini, kita dalam tubuh badan kita ini kita membawa daripada kotoran-kotoran yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh badan kita ataupun dengan kulit kita. Maka tidak ada perkara yang boleh kita nak banggakan. Tak ada perkara yang boleh kita nak banggakan sehingga kita nak merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Dan kita sebutkan bahawa takabur ini ataupun kibr ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis, al-izzatu, kemuliaan adalah pakaianku, wal kibriya, dan kebanggaan adalah juga pakaianku, dan siapa yang ingin merebut aku salah satu daripadanya, berebut dengan aku dengan salah satu daripada sifat-sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan orang tersebut tanpa diambil kisah apa yang akan berlaku kepada orang tersebut. La ilaha illallah. Maka ini merupakan satu perkara, ilmu yang menyebabkan seseorang itu merasakan pentingnya untuk melepaskan diri daripada sifat kibar ataupun bahayanya seseorang itu mempunyai sifat takabur. Yang ini dia tak ada benda, asal usulnya tidak ada benda, dan penghujungnya pun tidak ada benda, dan di antara kehidupannya sewaktu dia berada di alam dunia ini pun dia dipenuhi dengan kotoran-kotoran di dalam tubuh badannya, yang mana tidak perlu untuk berbangga, dan sifat takabur itu selayaknya buat Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk manusia. Dan kita sebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah jalaliyah yang agung, sifat Allah yang sempurna, sifat Allah yang indah. Sebahagian daripadanya untuk diamalkan, sebahagian daripadanya untuk kita bermuamalah dengan nama-nama tersebut dengan makna berlawanan dengan makna tersebut. Allah Maha Kuat, kita merasakan kelemahan kita. Allah Maha Kaya, kita merasakan keiftiqaran, kebergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan apabila kita sempurna bermuamalah dengan Allah sesuai dengan nama-namanya, maka insya-Allah kita akan diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, dan selepas kita mengetahui hakikat daripada kibr itu, maka kita cuba untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan sifat tawaduk dalam diri seseorang. Antaranya yang kita sebutkan adalah membantu daripada melakukan kerja-kerja di rumah dan sebagainya, khususnya membersihkan daripada tempat-tempat yang kotor, dengan harapan apabila kita melakukan perkara-perkara tersebut, ianya akan mendatangkan mendidik nafsu itu agar supaya dia tidak mengangkat dirinya dan merasa bangga terhadap apa-apa yang dilakukan. Naam. Kemudian hari ini kita perbahaskan ataupun kita telah bahas sedikit sebanyak tentang ar-riya. Naam. Jadi, dan salah satu kita sebutkan juga, yakni cara untuk menghilangkan daripada sifat takabur ataupun sifat riya ini adalah kita mulakan memberi salam kepada orang lain sebelum kita yang memulakan salam kepada orang lain. Sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal, kita mulakan salam kepada orang lain. Jangan sampai kita rasa macam, oh, kenapa pula aku nak kena bagi salam setiap kali, biarlah dia yang beri salam.
Dan kita sebutkan antara sifat Nabi SAW, tak ada orang yang mampu untuk mendahului Nabi, tak ada sahabat Nabi yang mampu mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam dalam memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pasang niat, ini merupakan salah satu daripada sunnah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cuba niatkan untuk beramal dengan sunnahnya Rasulullah, yang mana di dalam sunnah tersebut ada cahaya, dan di dalam mengamalkan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan mendatangkan tawaduk dalam hati kita, seperti mana ianya ada di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya. La ilaha illallah. Maka kita sebutkan tentang membersih daripada rumah ataupun membersih daripada masjid, tandas-tandas di masjid. Ia merupakan asbab untuk mengeluarkan sifat takabur dalam hati kita. Tapi kalau nak membersihkan kotoran-kotoran di masjid itu menjadi susah, akan tetapi kita mulakan dengan kita membersih daripada kawasan rumah kita. Walaupun mungkin ada orang yang mempunyai maid, pembantu di rumah, maka kita ringankan tugas pembantu itu dengan kita membersihkan tandas mungkin dalam bilik kita, ataupun kita membersihkan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Kita cuba lapangkan masa untuk membersihkan daripada tempat-tempat yang kotor dalam rumah, untuk membersihkan hati kita, dan juga pada waktu yang sama kita meringankan beban orang lain, sama ada pembantu ataupun orang rumah yang melakukan daripada kerja-kerja tersebut. La ilaha illallah. Ataupun kita cuba bersihkan kawasan-kawasan rumah yang mana yang kita boleh bantu. Akan tetapi kalau ini pun kita dapat mendapatinya sebagai satu perkara yang susah untuk lakukan, maka ditakuti hati kita ini telah merebak sifat kibar itu di dalam hati, sehingga hatta perkara-perkara yang mudah untuk dilakukan di dalam rumah pun kita tidak mampu untuk membantu, kerana kita rasa diri kita ni hebat, ataupun kita rasa, oh, aku orang lelaki, kenapa aku perlu bantu melakukan kerja-kerja di rumah. Sedangkan la ilaha illallah, ketua bagi seluruh orang lelaki sallallahu alaihi wasallam, sifat kelakian itu yang kesempurnaannya berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri dengan kesibukan menjalankan tugas sebagai seorang penutup segala nabi, dalam menjalankan tugas yang sangat berat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda masih ada lagi masa untuk membantu daripada kerja-kerja rumah. Jangan kita nak tertipu, oh masya-Allah dah jadi yang sibuk dengan mengajar di sana, mengajar di sini, ceramah di sana, ceramah di sini, sehingga kita tidak ada masa untuk membantu daripada membersihkan rumah dan sebagainya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya itu lebih besar, tugasnya itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih lagi mempunyai masa untuk membantu daripada kerja-kerja di rumah. Ada masa untuk membersihkan kotoran ataupun menyapu di rumah. Ada masa untuk membasuh daripada pakaiannya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ada masa untuk menjahit daripada pakaiannya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ada masa untuk membetulkan selipar ataupun sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada masa ataupun tidak merasa malu untuk membawa kantong air, bekas air yang dinamakan qirbah zaman dahulu, bahkan zaman sekarang dinamakan perkara yang sama, yang dibuat daripada kulit kambing dan sebagainya. Diangkat botol air tersebut di atas bahunya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasulullah, hakikat kelakian itu ada pada dirinya Rasulullah, hakikat keberanian ataupun hakikat walhasil sifat kelakian itu kesemuanya ada daripada diri Rasulullah. Maka kalau kita melakukan perkara tersebut, atau kalau kita memikirkan bahawa melakukan kerja-kerja rumah itu bukan daripada sifat kelakian, maka fikiran ataupun idea yang ada dalam fikiran kita itu adalah salah, kerana Nabi SAW sendiri melakukan daripada kerja-kerja rumah. La ilaha illallah. Dan dalam mengerjakan perkara-perkara di rumah ini, mendatangkan sifat rendah diri, mendatangkan sifat tawaduk dalam diri seseorang.
Dan Nabi SAW menceritakan tentang dirinya sendiri, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba, akulu kama yakulul abd, aku makan seperti mana hamba-hamba makan, wa ajlis kama yajlisul abd, dan aku duduk seperti mana seorang hamba itu duduk. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa rendahnya ataupun betapa mulianya, betapa tawaduknya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok kenapa hadis ini disabdakan oleh baginda, adalah satu hari seorang wanita telah memandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan kepada baginda, ma li hadza yajlis kama yajlisul abd wa yakul kama yakulul abd, apa masalah orang ini? Wanita ni dibagi tahu kepada Rasulullah ataupun cakap berkenaan dengan Rasulullah, apa masalah orang ini? Duduk seperti duduknya seorang hamba, makan seperti makannya seorang hamba. Seakan-akan dia nak merendahkan martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menghina waliyazubillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada beliau, sadaqti, benar apa yang kamu katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba, maka aku makan seperti makannya seorang hamba, dan aku duduk seperti hambanya, seperti seorang hamba, dan aku ini merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan ini yang sering disebutkan oleh seorang alim ini apabila melihat orang-orang memujinya dan sebagainya, dia mengingatkan diri dia dengan mengatakan, membacakan daripada salah satu daripada ayat Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaih, orang ini ataupun aku ini tidak lain melainkan seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya aku tidak ada benda, cuma aku diberikan daripada kemuliaan, aku diberikan daripada kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar untuk menunaikan daripada tugas-tugasannya ataupun daripada tugas dakwah. Beliau keluar daripada rumah untuk menyelesaikan daripada tugasan-tugasan dakwah. Maka dihentikan ataupun di tengah jalan, maka seorang wanita ataupun seorang anak kecil yang dikenali sebagai seorang yang mungkin mempunyai sedikit problem ataupun mental problem dan sebagainya, telah memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah jalan. Orang mengatakan bahawa wanita ni macam ada kurang sikit, dekat dia punya mental. Maka wanita ini telah memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku nak bercakap dengan kamu. Kemudian Rasulullah kata, marhaba, boleh, tak jadi masalah. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bercakap secara private dengan kamu. Yang ini tak nak ada orang dengar di tempat yang tersembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtari masyid min turqatil Madinah na'ti ilaik. Pilihlah di mana-mana tempat ataupun di jalan-jalan di kota Madinah ini, maka kita akan duduk di situ, aku akan datang di situ. Maka wanita ini pun menunjukkan di satu tempat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama wanita ini dan mendengar daripada apa yang ingin diperkatakan. Apabila selesai, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun kembali dan sambung untuk menyelesaikan tugasan yang perlu diselesaikan daripada perkara dakwah. Nak menunjukkan di sini sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil perhatian terhadap orang-orang, memberi perhatian kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, hatta kepada orang yang dikatakan yakni akalnya terdapat sedikit kekurangan dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerahmatan ataupun rahmat yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuatkan Rasulullah memberi perhatian kepada setiap orang yang ingin perhatian daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat, itulah kecintaan, itulah keinginan dalam hati Rasulullah untuk memberikan kegembiraan dalam hati umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seekor kucing yang berlegar di kawasan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, di hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melihat kucing ini kehausan, ingin minum. Kucing ini kehausan dan ingin minum, maka diambil satu bekas
ataupun terdapat satu bekas air berdekatan situ, maka Rasulullah ambil bekas tersebut dan dimiringkan ataupun ditiltkan piring tersebut sehingga kucing tersebut dapat minum. Yang mana pada mulanya kucing itu nak minum, tak dapat nak minum. Maka apabila selesai kucing itu minum, maka Nabi SAW juga minum daripada tempat yang sama ataupun daripada piring tersebut, sehingga dilihat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Aisyah, kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya kucing ini merupakan kucing-kucing yang sentiasa berada di kawasan rumah kita, dan dia tidaklah kotor. Kucing ini bukanlah kucing yang kotor, dan sesuatu perkara itu dihukum sebagai kotor apabila syariah mengatakan itu benda yang kotor. Maka apabila syariah mengatakan sesuatu benda itu kotor, maka itu yang kita abstain, kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang kotor, ataupun yang dihukum oleh syarak itu sebagai perkara yang kotor. Adapun kucing itu secara asalnya, yang seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kucing itu tidaklah membawa daripada najis ataupun kotoran. La ilaha illallah. Naam, begitu juga dengan kalau kita tengok anjing dan sebagainya, seperti yang kita sebutkan dalam cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni, iaitu anjing itu walaupun sebahagian ulama mengatakan iaitu maaf cakap, air liurnya itu najis, bahkan sebahagian para ulama mengatakan ianya najis mughalladhah dan sebagainya, akan tetapi tidak boleh untuk kita menghina daripada anjing, kerana ianya adalah salah satu daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita menghina daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita menghina daripada pencipta tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kita orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melatih diri agar supaya kita tidak menghina daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi manusia yang mana mereka adalah makhluk yang mulia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apatah lagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia yang mempunyai sifat taqwa ataupun mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun apatah lagi kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita masih lagi membahaskan daripada perkara-perkara bagaimana untuk membersihkan hati ini daripada kotorannya, bagaimana untuk membersihkan hati ini ataupun mengubati ubat ini daripada penyakit-penyakitnya. Maka kita lakukan perkara-perkara yang dapat mengubati daripada penyakit-penyakit hati ini sedikit demi sedikit. Mungkin nak buat yang amalan-amalan yang berat itu susah, akan tetapi kita mulakan daripada sedikit demi sedikit, sehingga lama-kelamaan kita dapat makan ubat ataupun mengambil ubat yang lebih pahit ataupun lebih berat, sehingga ianya akan memberikan kesihatan ataupun mengubati daripada penyakit-penyakit hati. La ilaha illallah. Nah, dan perlu kita berusaha untuk mengubati daripada penyakit tersebut dan tidak mengalah, tidak berputus asa. Jangan pula dah ada penyakit hati ni, ada sifat riya, ada sifat takabur, kita berputus asa. Khalas, aku ni dah memang macam ni, dah dilahirkan macam ni, ataupun dah bertahun-tahun aku macam ni, tak boleh nak ubah dah. Iaitu jangan kita menyerah kalah, bahkan kita sentiasa berusaha mengikut sedaya yang kita mungkin, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk berusaha sedaya yang mungkin untuk mengubati daripada penyakit-penyakit hati. Naam. Jadi orang yang ada sifat takabur itu merasakan diri dia lebih baik daripada manusia yang lain, dan dia sentiasa membandingkan diri dia dengan manusia yang lain, dan dia sibuk dengan orang lain. Naam. Wa in kana fi suratul kabr. Naam. Dan orang yang mempunyai sifat takabur ataupun orang yang mempunyai sifat riya, menunjuk-nunjuk kepada manusia ini, pada hakikatnya mereka ini adalah orang yang lemah. Orang yang lemah kerana apa? Kerana diri dia disibukkan dengan manusia lain.
yakni dia menunjuk-nunjuk daripada amalan ataupun dia bersifat riak tentang amalan-amalan yang dilakukan, yakni seakan-akan diri dia tu sentiasa dia merasakan diri dia itu sentiasa dilihat, dinilai. Sebab dia pun daripada sifat takabur itu, dia suka menilai orang, maka bila dia melakukan amal ibadah pun dia rasa orang akan menilai dia, jadi dia sibuk. Kalau orang puji dia, kalau orang agungkan dia, kalau orang suka kepada apa yang dilakukan, maka dia akan gembira. Adapun kalau orang tak bagi perhatian kepada dia, tak memuji daripada apa yang dilakukan, tidak memberi kehormatan seperti mana yang diharapkan daripada orang lain, daripada apa-apa amal ibadah yang dilakukan, maka dia akan rasa dirinya tidak berguna, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi seakan-akan setiap gerak-geri dia itu terkait dengan manusia. Dia tidak mencukupkan dirinya itu dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia lakukan. La ilaha illallah. Naam. Dan kalau orang tak hormati dia, tak memberi kehormatan yang sepatutnya dia dapat, pujian yang sepatutnya ataupun yang dia harap untuk dapat, maka dia akan marah kepada orang lain. Dia kata, aku tak akan biarkan orang lain tak beri penghormatan kepada aku. Ini tak boleh. Sejak bila orang perlu berikan penghormatan kepada apa-apa yang kita lakukan? Sebab kita lakukan sesuatu perkara itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ataupun nilai kita adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan ibadah ataupun pengkabulan yang amal ibadah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan daripada manusia. Tapi disebabkan kita benarkan manusia itu menilai daripada amal ibadah kita, maksudnya kita mengharap penilaian itu daripada manusia, disebabkan itu kita menjadi lemah. Bila orang puji, kita suka, kita gembira. Bila orang tak puji, bila orang bahkan bila dicela oleh orang lain, kita rasa down dan sebagainya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita jaga diri kita dengan tidak memberi perhatian kepada orang lain, dengan tidak iaitu menunggu daripada penilaian orang lain dalam perkara-perkara yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya-Allah kita akan mendapat kekuatan untuk melakukan perkara tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perbahasan daripada riak ini, apakah maksud riak? Riak ini diambil daripada perkataan ar-ru'yah, iaitu pandangan. Riak diambil daripada makna pandangan. Dan sum'ah dalam bahasa Arab mencari pujian itu dari perkataan sama', mendengar, pendengaran. Jadi penyakit riak ini dan sum'ah melihat, mencari pandangan orang, penghormatan orang lain dan juga mendengar pujian daripada orang lain. Jadi sibuk dengan penilaian orang lain. Disibukkan diri dia dengan penilaian daripada orang lain. La ilaha illallah. Dan ini juga membuatkan sesuatu